Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rahmatiza binti Masyari, nombor matrik C20A1314, yang mana merupakan pelajar daripada Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Tujuan saya membuat video pembentalan ini adalah merupakan tugasan bagi kursus SEM 3123, iaitu repository. Pembentalan ini mengandungi isu-isu yang terdapat di dalam artikel yang telah dikaji dan juga bersertakan pendapat untuk mengatasinya. Sebelum itu, saya ingin mengulas sedikit apa itu repository. Repository merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan Latin, iaitu repositoria ataupun repositorium, yang mana merupakan tempat penyimpanan koleksi-koleksi yang berharga. Selain itu, bagi pendapat ataupun pandangan umum bagi LINS 2003, repository merupakan set perkhidmatan daripada universiti untuk memudahkan perolehan maklumat, dan bagi Crow pula pada tahun 2002, repository merupakan produk yang dikumpul bagi pihak fakulti, penyelidik dan pelajar yang mana boleh diakses secara percuma. Ini merupakan isu-isu yang terdapat di dalam artikel yang telah dikaji sebelum ini yang berkaitan dengan repository. Isu yang pertama adalah berkaitan dengan pengurusan yang tidak sistematik. Hal ini dikatakan demikian kerana adanya permasalahan di dalam pengurusan seperti di bahagian penyusunan maklumat. Hal ini menyebabkan berlakunya permasalahan kepada pengguna untuk mencari maklumat ataupun membuat penyelidikan sekiranya sistem pendigitalan tidak menyusun fail-fail di tempat yang sepatutnya. Isu yang kedua pula adalah berkaitan dengan masyarakat yang kurang pengetahuan dalam mengendalikan repository. Kerana tidak semua masyarakat terdedah dengan maklumat dalam bentuk digital. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat masyarakat yang tidak mempunyai rangkaian internet yang mana menyebabkan mereka tidak terdedah untuk mencari maklumat dalam bentuk digital. Hal ini menyebabkan mereka akan membuang masa dengan hanya menjelajah laman sesawang. Isu yang ketiga pula adalah penggunaan kos yang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk menghasilkan bahan pendigitalan yang berkualiti tinggi, ianya memerlukan mesin ataupun pekerja yang mahir dalam bidang pendigitalan. Justru kos yang tinggi diperlukan untuk menghasilkan repository yang berkualiti tinggi. Namun, tanpa ada peruntukan ataupun dana yang mencukupi, ianya akan mendatangkan masalah dari segi membeli mesin dan juga untuk membayar gaji pekerja. Ini merupakan isu yang keempat, iaitu penggunaan internet yang terhad. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak semua tempat mempunyai rangkaian internet yang bagus seperti di kawasan pendalaman. Hal ini menyebabkan pengguna menghadapi masalah untuk mengakses repository. Selain itu juga akan timbul masalah kepada para pekerja untuk memuat turun bahan-bahan digital ke dalam repository. Isu yang kelima pula adalah berkaitan dengan keselamatan. Hal ini dikatakan demikian kerana jika repository tidak dipantau ataupun tidak ditapis terlebih dahulu, ianya kemungkinan virus akan menyerang semua fail ataupun berlakunya pemalsuan bahan digital. Hal ini menyebabkan pengguna akan menghadapi masalah untuk mengakses repository dan juga kemungkinan maklumat yang diperolehi tidak sah dan telah dipalsukan. Isu yang keenam pula adalah terdapatnya para pekerja yang tidak bekerjasama. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat pekerja yang tidak bekerjasama dalam membangunkan repository yang mana tidak ada kesepakatan dalam membangunkan repository bersama-sama. Hal ini menyebabkan berlaku perubahan terhadap repository dan bahan-bahan di dalam repository juga kemungkinan tidak selari. Isu yang ketujuh pula adalah berkaitan dengan isu hak milik. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat pekerja yang masih membuat turun bahan digital secara peribadi yang mana memberi cabaran dalam menghasilkan repository yang boleh diakses secara percuma. Disebabkan isu ini, kemungkinan pengguna perlu membayar sejumlah kecil wang untuk mendapatkan maklumat tersebut. Ini merupakan cadangan ataupun penambahbaikan yang boleh dilakukan ke atas repository. Yang pertama adalah dengan memberi latihan kepada para pekerja. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap pekerja perlu diorientasi terlebih dahulu sebelum memulakan tugasan yang mana untuk memastikan mereka mahir dalam bidang pengurusan masing-masing seperti dari segi menyusun, mengumpul, memelihara dengan mendigitalkan bahan. Dengan adanya latihan ini, repository yang dihasilkan lebih sistematik dan pada masa yang sama dapat menghasilkan pekerja yang mahir dalam bidang pendigitalan. Pendapat yang kedua pula adalah dengan membuat perjanjian. Hal ini dikatakan demikian kerana perjanjian ini untuk memastikan masalah hak cipta tidak akan dibangkitkan pada kemudian hari setelah bahan ilmiah mereka dimuat turun ke dalam repository. Selain itu, pekerja perlu meminta kebenaran terlebih dahulu untuk mengakses bahan-bahan ilmiah ke dalam repository. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk memudahkan pekerja untuk berkongsi bahan ilmiah mereka ke dalam repository. Pendapat yang ketiga pula adalah dengan meningkatkan keselamatan ke atas repository yang ditubuhkan, seperti membuat penyelidikan seminggu sekali ke atas bahan repository. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya sistem ini, serangan virus dapat dikesan dengan lebih awal daripada terus merebak menyerang komputer lain yang mana akan menjejaskan ke semua bahan ilmiah yang telah diakses ke dalam repository.
Selain itu, pemalsuan bahan juga dapat dikesan dengan lebih awal sebelum dijumpai oleh pengguna. Ini pula merupakan pendapat ataupun cadangan yang keempat, iaitu dengan menubuhkan pusat internet. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak semua tempat mempunyai rangkaian internet. Hal ini menyebabkan pengguna menghadapi masalah dalam mencari maklumat dan mengakses repository. Justru itu, dengan ada penambahbaikan ini, pengguna dapat menggunakan bahan-bahan ilmiah yang telah digitalkan dengan mudah. Selain itu, untuk menubuhkan pusat internet ini, kerjasama perlu dilakukan untuk memudahkan proses penubuhan dilakukan. Pandangan yang kelima pula adalah dengan membuat penambahbaikan pada format repository. Hal ini dikatakan demikian kerana format baru seperti dalam bentuk audio, video dan gambar akan membantu pengguna kurang upaya untuk mengendalikan repository. Dan pada masa yang sama, kelestarian repository juga akan lebih menarik. Pandangan atau pendapat yang keenam pula adalah dengan memberi ilmu panduan kepada pengguna. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak semua pengguna mengetahui cara-cara mengakses repository yang telah ditubuhkan. Justru itu, sesi tunjuk ajar sebelum menggunakan atau mengakses repository perlu dilakukan kepada pengguna supaya mereka tidak membuang masa dengan hanya menjelajah laman sesawang. Bagi pendapat yang ketujuh pula adalah dengan membuka ruang simpanan yang lebih besar. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya ruang yang lebih besar, bahan-bahan ilmiah dapat diakses dengan lebih banyak. Justru itu, pengguna lebih dapat banyak maklumat atau bahan ilmiah untuk digunakan. Hal ini menyebabkan pengguna hanya membuka satu ruang repository sahaja untuk mencari maklumat yang diperlukan. Dan pada masa yang sama, pengguna dapat menjimatkan masa carian mereka. Pendapat yang terakhir iaitu yang ke-8 dengan meningkatkan mesin pendigitalan. Hal ini dikatakan demikian kerana mesin yang lebih berkualiti dapat menghasilkan bahan digital yang lebih berkualiti seperti tidak kabur ketika proses pengibasan dilakukan dan pada masa yang sama akan memudahkan kerja pendigitalan dilakukan seperti pengibasan, menerima, memilih, mengumpul, menyunting, memuat turun dan juga menyemak bahan. Itu sahaja daripada saya, cadangan-cadangan ataupun penambahbaikan yang boleh dilakukan ke atas repository. Akhir sekali, dengan penubuhan repository ini dapat membantu ramai masyarakat dari segi membaca, menyelidik dan membuat kajian, terutamanya bagi golongan pelajar. Dengan cadangan dan penambahbaikan ini, repository dapat dihasilkan dengan lebih sistematik dan berkualiti tinggi dari segi keselamatan, bahan ilmiah dan juga pengurusan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.